Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok dua jenis bi-turbo yang sekarang ni mungkin ada dalam kereta anda. Bi-turbo ni maknanya kereta anda tu enjin dia ada dua turbo, dan dua turbo ni ada dua jenis pula arrangement dia, iaitu parallel turbo dengan sequential turbo. Setiap satu arrangement ni ada kelebihan dan kekurangan dia yang mungkin akan efek pemanduan anda. Jadi jom kita tengok apa beza dua jenis susunan turbo ni. Pertama sekali, kenapa kita nak guna dua turbo? Padahal satu turbo pun dah cukup. Murah pun murah, lepas tu taklah kompleks sangat kalau guna satu turbo saja. Lagipun tak kira ada satu turbo ke, dua turbo ke, tugas turbo ni sama saja. Exhaust gas dari enjin kita akan putarkan turbine dalam turbo tu, dan turbine ni pula akan putarkan kompresor. Dan kompresor dalam turbo ni pula tugasnya adalah untuk kompres udara sebelum masuk ke dalam enjin. Jadi kesan dia, udara yang masuk dalam enjin turbo ni akan lebih tumpat dari enjin biasa. Jadi enjin kita boleh bakar lagi banyak minyak dan generate lagi banyak power. Jadi kalau enjin anda 1.5 liter turbo, mungkin power sebenar enjin anda tu sama dengan enjin 2 liter atau enjin 2.5 liter yang tak ada turbo. Jadi pendek kata, fungsi turbo ni adalah untuk recover exhaust gas yang patutnya kita buang terus ke udara tu. Tapi sekarang ni kita guna exhaust ni untuk putarkan turbine dan recover tenaga yang ada. Jadi kalau kena cara pemanduan kita tu, maka enjin turbo ni dapat jimatkan minyak sebab dia lebih efisien dari kereta yang guna enjin biasa. Tapi kalau anda lenjan, tak kiralah enjin apa pun memang akan kuat makan minyak. Okey, sekarang ni masalah dengan enjin yang guna satu turbo ni adalah masalah sizing. Kalau kita nak matchkan saiz enjin dengan turbo tu sangat susah sebenarnya. Kalau kita letak turbo yang terlebih besar, memang kita akan dapat boost yang banyak. Tapi enjin kita tu nak kena rev tinggi. Dah 4000 RPM, 5000 RPM baru rasa boost ni. Ada ke orang bawa kereta dekat KL tu 4000 RPM? Sebabnya turbo besar ni isi padu dalam tu besar. Jadi nak kena ada gas yang banyak baru dapat penuhkan isi padu ni. Turbine wheel tu pun berat, jadi susah dia nak berputar. Bila lambat bergerak ni, itu yang kita panggil sebagai turbo lag. Okey, itu kalau pakai turbo besar. Kalau kita pakai turbo yang terlebih kecil pula, memang betul respons akan jadi cepat pada low RPM. Ini dah bagus, tapi masalahnya waktu kita nak power tu, exhaust flow tu akan jadi banyak. Tapi sebab turbo tu kecil, maka laluan exhaust ni akan tercekik. Fenomena ni kita panggil sebagai choking. Kita tekan-tekan pedal tu, kereta tak makin power pun sebab choking dekat turbine tu. Jadinya sekarang ni turbo besar pun masalah, turbo kecil pun masalah. Jadi nak settle masalah ni, pakailah turbo yang sesuai. Untuk low RPM pun boleh, untuk high RPM pun boleh. Anda rasa selesai tak masalah kalau guna turbo yang saiz dia optimum macam ni? Jawapan dia, masalah memang selesai. Tapi turbo yang macam ni tidaklah excellent pada dua-dua, low RPM dengan high RPM. Dia berfungsi je, tapi macam average je lah. Tak ada apa-apa advantage pada low RPM dengan high RPM. Dan bila enjin pun makin canggih dan demand driver makin tinggi, maka adalah keperluan untuk guna dua turbo, atau nama marketing dia bi-turbo. Jadi turbocharger tu ada dua biji. Arrangement yang pertama kita panggil sebagai parallel turbo. Konsep dia simple je, dia seolah-olah satu turbo besar tu kita pecahkan kepada dua. Dan parallel turbo ni most likely ada dalam enjin V. Kalau anda nak tahu lebih banyak pasal enjin, saya ada sediakan 50 video dan 6 jam konten yang mana anda boleh akses dekat mana-mana saja pada bila-bila masa saja. Link untuk join saya letak dekat bawah. Okey, jadi katakan enjin tu enjin V8. Jadi exhaust dari 4 silinder akan masuk ke dalam satu turbo, dan 4 silinder lagi sebelah tu akan masuk ke dalam turbo yang satu lagi. Lagipun enjin V ni, exhaust manifold antara dua side V tu memang jauh. Jadi kalau masih nak guna single turbo, piping dari exhaust manifold ni memang nak kena panjang dan complicated. Dan bila piping tu panjang, haba yang kita nak dari exhaust tu pun berkurang. Jadi turbine dalam turbo tu dapat recover sikit tenaga saja. Jadi tak power lah enjin tu kalau guna satu turbo saja. Kiranya untuk enjin V, contohnya V6 atau V8, memang make sense lah untuk guna dua turbo dengan parallel arrangement. Dan katakan kalau enjin besar macam V8 ni masih nak guna single turbo,
Masalah satu lagi adalah kita susah nak kontrol turbo ni. Sebab enjin tu besar. Maknanya bila power tu datang, dia akan datang secara tiba-tiba. Jadi kalau driver tak pandai nak kontrol power ni, memang senang nak terbabas. Driver sendiri akan terkejut dengan power yang tiba-tiba datang tu. Selain dari enjin V, enjin inline 6 pun most likely akan guna 2 turbo. Sebabnya kalau guna satu turbo saja memang susahlah nak design exhaust manifold yang ngam dengan turbo tu. Sebab kalau kata turbo tu duduk dekat tengah, maka piping dari silinder 1 dengan 6 akan jadi panjang. Silinder 3 dengan 4 pula pendeklah exhaust manifold dia. Jadi pressure wave yang terbentuk dekat dalam manifold tu, sebab exhaust valve kita tu kan open and close, dia akan interact dengan silinder lain dan mungkin akan block pula exhaust yang keluar dari silinder yang lain tu. Sekali lagi, kalau anda confused, klik link dekat bawah untuk akses video-video yang saya sediakan pasal enjin. Okey, jadi kita setuju yang parallel turbo ni sesuai untuk enjin V ataupun inline engine yang panjang. Tapi sebenarnya, walaupun dia dah guna 2 turbo, masalah sizing tadi tetap main peranan. Kalau turbo tu besar sangat, nanti berlaku turbo lag. Dan kalau kecil sangat, nanti choking. Jadi penyelesaian kepada masalah sizing ni adalah sequential bi-turbo arrangement. Basically, sequential turbo ni maknanya pada low RPM hanya satu turbo saja beroperasi. Kiranya respons pada low RPM memang mantap. Bila kita nak power pula pada high RPM, akan ada valve yang terbuka dan membolehkan exhaust gas yang terlebih tu masuk ke turbo yang kedua. Jadi dia takkan choking. Enjin tu pun still dapat bagi power yang cukup pada high RPM sebab sekarang dua-dua turbo ni berfungsi. Dan teknologi ni boleh eliminate masalah sizing sama ada single turbo ataupun parallel turbo yang kita sebut tadi. Cuma isu dia adalah sequential turbo ni nak kontrol dia sangat susah. Sebaiknya kita sebagai driver tak nak rasa langsung transition dari satu turbo ke dua turbo ni, betul tak? Yang kita tahu bila kita nak power tu akan datang. Macam mana dia nak datang, kita tak kisah. Jadi sequential turbo ni sangat kompleks dan juga kontrol dia sangat susah. Jadi kalau rosak nak baiki tu memang satu hal lah. Masa dia tengah elok, seronok lah kita. Jadi kalau anda dah tengok sampai sini, memang anda dah tahu banyak sangat pasal bi-turbo arrangement dan tahniah saya ucapkan. Kalau kereta korang guna bi-turbo, cuba cek dia parallel ke sequential, lepas tu komen dekat bawah. Kalau nak join kursus enjin, link ada dekat bawah dan jemput tonton. Banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.